Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Desli Kong Lian Sun. Saya, wakil daripada kumpulan 7, akan membentangkan hasil perbincangan bagi tugasan yang ketiga yang telah kami jalankan. Ini adalah ahli kumpulan 7. Yang pertama, saya sendiri, Beatrice Endriosik, merupakan ketua kumpulan. Yang kedua, Natasha Marjorie Jeffrey. Ketiga, Helen Siska Hedi. Yang keempat, Alvin Roy Juanis. Kelima, Wisman bin Ruhani. Saya akan mulakan untuk pengenalan bagi tugasan yang ketiga tentang konsep Satu Malaysia, di mana konsep Satu Malaysia ini merupakan satu gagasan yang diwujudkan oleh Perdana Menteri yang ke-6, yaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak pada tahun 2009. Matlamat utama dalam Satu Malaysia adalah untuk mengeratkan hubungan di antara kaum dan juga mewujudkan sebuah kerajaan di mana yang mengutamakan pencapaian sejajar dengan moto Satu Malaysia, yaitu rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Ini merupakan soalan yang telah diberikan untuk kumpulan kami, yaitu huraikan langkah-langkah atau prinsip atau nilai yang mendukung pelaksanaan Satu Malaysia. Jadi, melalui perbincangan, kami telah mendapati terdapat 8 nilai yang mendukung pelaksanaan Satu Malaysia ini. Yang mana yang pertama ialah penerimaan, yang kedua ialah budaya kecemerlangan, ketiga nilai ketabahan, keempat ialah nilai rendah hati, kelima setia, yang keenam ialah nilai meritokrasi, dan yang ketujuh nilai pengutamaan dalam pendidikan, dan yang terakhir ialah nilai integriti. Ini merupakan kesimpulan untuk konsep Satu Malaysia, tetapi saya akan teruskan kepada laporan. Ini adalah laporan yang telah kami rangkumkan dalam satu perenggan. Saya akan bacakan saja di sini, termasuk pengenalannya dan juga 8 nilai yang mendukung pelaksanaan Satu Malaysia dan kesimpulan. Saya akan mulakan. Konsep Satu Malaysia adalah satu gagasan yang telah diwujudkan oleh Perdana Menteri yang ke-6, yaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak pada tahun 2009. Matlamat utama Satu Malaysia adalah untuk mengeratkan hubungan di antara kaum dan juga mewujudkan sebuah kerajaan yang mengutamakan pencapaian sejajar dengan moto Satu Malaysia, yaitu rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Terdapat 8 nilai yang mendukung ataupun yang telah ditekankan dalam pelaksanaan Satu Malaysia ini. Nilai yang pertama ialah penerimaan dalam kalangan rakyat berbilang kaum, di mana rakyat haruslah menerima keunikan kaum yang lain dan saling hormat menghormati agar dapat hidup bersama secara aman dan damai. Nilai yang kedua adalah melalui nilai budaya kecemerlangan, di mana rakyat Malaysia perlu dikenali dengan budaya ketepatan, termasuklah menepati waktu dan mengutamakan kecakapan dalam melaksanakan semua tugas dan kewajipan bagi mencapai budaya cemerlang. Nilai yang ketiga adalah ketabahan. Nilai ini haruslah dipupuk dalam kalangan pemimpin dan juga rakyat bagi mencapai kemajuan dan kecemerlangan negara untuk terus tabah menghadapi segala rintangan dan dugaan. Nilai yang keempat adalah rendah hati, di mana nilai ini tidak bererti kita harus tunduk ataupun mengalah dengan orang lain, tetapi segala kemampuan dan kebolehan yang kita miliki tidak perlu ditunjukkan dan dibanggakan dengan cara yang tidak digemari oleh masyarakat Malaysia. Nilai yang kelima pula adalah berdasarkan kesetiaan, di mana
Nilai ini terdapat dalam rukun negara kita, yaitu prinsip yang kedua, di mana kesetiaan kepada raja dan negara. Prinsip ini hendaklah dipegang erat oleh setiap rakyat Malaysia, di mana seluruh rakyat Malaysia hendaklah mengutamakan kesetiaan dan kepentingan kepada negara melebihi kesetiaan kepada kaum dan kelompok sendiri. Seterusnya, nilai yang keenam adalah meritokrasi, yang merupakan satu hala tuju yang perlu diamalkan dalam negara yang demokrasi ini. Ia bagi memastikan mereka yang layak dan memenuhi kriteria diberi peluang untuk memacu ataupun memimpin pembangunan negara. Nilai yang ketujuh adalah pendidikan, yang mana harus diutamakan kerana pendidikan dan ilmu pengetahuan adalah prasyarat penting untuk mencapai kejayaan dalam negara. Dan nilai yang terakhir adalah integriti. Nilai terakhir ini hendaklah dipupuk bukan saja dalam kalangan rakyat Malaysia, malah pemimpin negara juga. Kerana melalui pengamalan nilai yang terakhir ini, kita boleh menjadi ataupun menjadi negara dan juga bangsa yang disegani dan dihormati di kalangan negara yang lain. Kerana integriti ini merangkumi sifat-sifat amanah, bersih dan cakap dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Bukan saja disegani dan dihormati oleh negara lain, malah di kalangan bangsa di dalam negara kita sendiri. Jadi kesimpulannya, konsep satu Malaysia yang dilaksanakan ini akan membawa aspirasi untuk memperkukuhkan lagi hubungan di antara kaum, bagi memastikan rakyat Malaysia dapat menjalin perpaduan yang lebih erat dalam masa yang sama, mampu untuk menjaga nama baik negara kita, yaitu Malaysia. Jadi sekian dan terima kasih. Sampai di sini saja pembentangan untuk tugasan yang ketiga daripada kumpulan 7.